on Channel News Asia. Ria 8997 MM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. MG12 on call. Selamat tengah malam para pendengar misteri jam 12. Berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Misteri bertemankan saya DJ Casey. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya setiap malam. Sebelum saya mulakan dengan beberapa kisah, peringatan kepada semua supaya menganggap rancangan misteri jam 12 ini sebagai satu hiburan. Tidak lebih dari itu. Janganlah anda terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. MJ12 100% hiburan saja. Jangan terlampau taksub. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11-897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya Club KLUB. Jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 1460-723-46. Saudara, saya akan mulakan kisah yang pertama dalam rancangan misteri jam 12. Ingat, apa jua yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada Casey dan juga pendengar misteri jam 12. Nama saya Ayunita. Pengalaman yang Ayu ingin ketengahkan ini, kisah yang ingin saya kongsi ini adalah pengalaman saya ketika saya tinggal di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Waktu itu saya bercuti dengan sahabat rapat saya. Kami seramai 3 orang telah pun bercuti di salah sebuah hotel
Katanya Ayu dalam kiriman email kepada saya. Saya tidak begitu pasti, Casey, tentang hotel ini. Apakah sejarah di sebalik hotel ini? Tapi setelah saya berkongsi pengalaman saya dengan beberapa rakan di Singapura. Saya tidak ada kawan di Malaysia. Tapi bila saya kongsi dengan kawan-kawan saya, beberapa rakan di Singapura, ramai di antara mereka mengatakan hotel yang saya tinggal sebelum ini adalah bangunan lain. Hotel yang saya tinggal sebelum ini adalah sebuah bekas hospital lama. Saya tidak tahu sejauh mana kebenaran yang dikatakan oleh sahabat-sahabat saya. Tapi pengalaman saya ini, kejadian ini bersama dengan 2 orang rakan saya, kami bertiga menginap di hotel yang tak nak saya sebutkan namanya di sini. Katanya Ayunita. Kami bermalam di hotel ini di Kuala Lumpur selama 3 malam, 4 hari 3 malam. Peristiwa ini berlaku. Malam yang pertama, saya seorang yang rasakan. Malam pertama bila kami memasuki hotel itulah, daripada waktu petang, kami letakkan beg. Saya ada rasakan sesuatu yang tak kena, yang tak elok dengan bilik hotel yang kami tinggal. Tapi itu mungkin perasaan lah. Memasuki tempat yang baru, bukan tempat kita. Saya tidak begitu indahkan perasaan saya itu. Malah saya bersangka baik. Kami bertiga masuk ke dalam bilik hotel, letak barang-barang, dan setelah beberapa minit itu kami keluar. Keluar terus, pergi makan, kemudian menonton wayang, membeli belah, dan hanya pulang ke bilik kami sekitar jam 9 lebih malam. Dalam kami berjalan, Casey, daripada lift bilik hotel kami di tingkat atas, berjalan menuju ke arah lift, saya rasa macam saya terpandang seseorang. Saya tidak pasti, katanya Ayu. Bila kami keluar dari lift hotel kami, saya rasa saya nampak ada perempuan, seorang gadis, sedang berdiri di hadapan pintu bilik hotel kami. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi saya tidak tahu sebenarnya yang itu adalah pintu bilik hotel kami. Sebabnya, sebelum sampai ke pintu bilik hotel kami, ada beberapa pintu lah. Pintu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Oleh kerana itu malam yang pertama, saya tidak pasti pintu kami pintu yang keberapa. Tapi setelah sampai depan pintu bilik hotel, saya macam merasakan, tadi macam aku nampak ada orang diri depan pintu. Tapi Tetap saya tidak fikir yang buruk, yang bukan-bukan. Mungkin orang yang saya nampak itu daripada bilik sebelah kiri ataupun bilik sebelah kanan. Pendengar Misteri Jam 12. Saya dengan teman terus masuk ke dalam bilik hotel kami. Tutup pintu. Teman saya seorang ni memang dari tadi tak tahan nak ke tandas. Dia ni penggeli sikit. Tandas-tandas yang dekat kedai kopi, maupun ada kala di tempat-tempat tertentu dia tak nak masuk. Dia penggeli memang. Jadi dia tahan sampai balik hotel tu lah, baru dia nak lepaskan hajat. Dia masuk ke dalam tandas, saya duduk dekat katil, sedang buka plastik dan juga cuba nak tengok apa yang kami beli. Seorang lagi teman terus mencapai remote TV dan nak buka televisyen. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik. Bukan beberapa kali, hanya sekali ketukan. Teman saya terus tinggalkan, kemudian tengok saya, kau dengar orang ketuk tak tadi? Tanya teman saya kepada saya. Saya kata, aku dengar sekali orang ketuk. Bukanlah bilik kita. Aku dengar macam orang ketuk pintu bilik kita, kata teman saya. Pendengar Misteri Jam 12. Teman baik saya, katanya Ayu, yang bernama Siti, langsung ke depan pintu bilik, buka pintu bilik dan menjenguk kiri dan kanan. Dalam masa yang sama, saya nampak Casey sebelah kiri. Sebelah kiri seperti ada tangan orang tau. Tak nampak wajah, tangan orang pegang
tembok pintu yang berada di sebelah kiri teman saya. Tangan sedang memegang, kukunya panjang sangat-sangat. Teman saya toleh tengok saya, tak ada orang pun. Saya terdiam. Ayu. Saya baru perasan teman memanggil saya. Tak ada orang kat luar. Tutup pintu, kata saya pada teman. Dipendekkan cerita, pada malam itu, setelah kami semua bersihkan diri, dah mandi, naik atas katil nak tidur ni. Dah mula nak tidur. Sedang baring Casey. Teman saya yang tadi masuk tandas tu, Zu namanya, menegur dan berbisik kepada telinga saya dan telinga Siti. Dia tidur, kemudian dia datang kepada kami dan berbisik. Korang dengar tak? Ada suara perempuan minta tolong. Saya terus beliakkan mata. Kenapa kau tegur? Malam tu Casey, pintu bilik kami diketuk beberapa kali. Yang memeranjatkan, setelah kami terlampau rasa terlampau takut, kami cuba lelapkan mata. Dan akhirnya kami sempat untuk tidur. Saya ni Casey dikejut oleh salah seorang teman. Saya tidak pasti siapa sebabnya dah terlampau mengantuk. Ayu, temankan aku nak pergi toilet. Aku takutlah. Teman saya Casey minta tolong saya. Dalam keadaan mengantuk ni, saya dah tertidur tadi. Kejut saya suruh temankan pergi tandas. Saya pun turun dari katil. Teman saya jalan depan, saya ikut belakang, dia masuk dalam. Tutup pintu. Kemudian saya diri. Terlintuk-lintuk kepala saya kerana mengantuk dan terlampau penat. Pendengar Misteri Jam 12. Dalam keadaan saya terlintuk-lintuk dan mengantuk, terus menjadi segar, hilang perasaan mengantuk pada malam itu. Casey nak tahu apa saya nampak, Casey? Dekat atas katil ada 2 orang sedang tidur. Bila saya perhatikan betul-betul, satu adalah teman saya yang bernama Siti, seorang lagi teman saya yang bernama Zu. Kedua-dua atas katil, Casey. Saya toleh belakang. Saya tolak pintu tandas. Zu, Siti, Zu. Saya menjenguk dalam tandas. Dalam tandas langsung tak ada orang. Meremang bulu rumah saya terus bergegas berjalan kembali ke atas katil, baring tepi teman saya. Saya kejutkan teman. Siti, Zu, Siti. Kedua-dua jangan bangun. Aku buka lampu boleh tak? Kenapa engkau? Nanti besok aku ceritakan kau lah. Bila esok saya ceritakan pada teman saya, mereka terperanjat. Casey, lagi 2 malam kami tinggal. Lagi 2 malam itulah kami diganggu. Setelah pulang ke Singapura, saya beritahu beberapa teman saya juga beritahu rakan-rakan yang lain. Dan mereka mengatakan hotel yang kami tinggal adalah sebuah bekas kawasan hospital lama. MJ12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. 8 Merona, 9 Satu Rasa, 7 Ria 897. Minggu lalu, rembat pendapat dalam Singa Maksima. Selamat petang, bang. Apa khabar? Apa khabar baik, Abang? Siapa di ujung talian ini? Ni Abang Nas ni. Abang Nas main burung? Main. Wow, berapa banyak burung?
Saya ada 2 burung. Wow. Jadi pastikan anda bersama dengan saya Zari Ismail setiap hari Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang dalam ruangan Singa Maksima di Ria 897 FM. Sambil-sambil kerja boleh juga dengar. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. MJ12 on call. Ada kiriman satu ni, kiriman daripada Midah. Katanya Midah, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Midah. Nama panjang Hamidah, KC boleh panggil Midah. Nama manja lah tu. Saya pernah bawa anak saya pergi kampung, iaitu di Pontian. Ini merupakan kampung ibu saya lah. Ibu saya berasal dari Malaysia. Kemudian berumah tangga dengan seorang dengan bapa saya lah, iaitu warga Singapura, dan dah pun menjadi penduduk lah di Singapura. Tapi kampungnya di Pontian memang tetap ada, dan kampung itu didiami oleh adik kepada ibu saya, iaitu pakcik saya lah. Jadi nanti pada sebulan sekali 2 kali ibu dengan abah saya akan balik kampung, dan mereka akan di sana. Saya pun kadang-kadang akan ke sana lah. Sebabnya suasana kampung ni memanglah dah susah nak cari ni. Dekat Pontian di Pekan Denas, katanya Midah. Jadi bila bawa anak saya yang berusia 13 tahun, anak perempuan, beberapa kali tu dia macam tak nak berbual, takut, bersendirian. Dan malam hari nanti bila nak tidur, dia akan cubalah tanya saya, boleh tak dia tidur dengan saya. Nanti kadang-kadang saya tanya kenapa. Dia katanya takutlah, takut. Dan saya pernah beritahu dia jangan takut. Tak ada apa-apa yang takutkan. Sebabnya saya rasakan mungkin situasi lain lah. Kalau di Singapura tu rumah-rumah flat, di kampung tu memang gelap je si. Sekeliling kampung tu, kecuali dalam rumah yang ada lampu lah. Kalau di luar hutan, dekat kawasan ladang, tanaman, memang gelap sangat-sangat. Jadi pada malam tu saya ni terbangun pukul 1 pagi. Saya nak tengok anak saya tau KC. Nak tengok anak saya yang sedang tidur dalam bilik, dia okey ke tidak lah. Katanya Mida. Saya pun bangun, keluar daripada bilik saya. Suami tengah tidur ni. Saya jalan perlahan-lahan pergi ke bilik anak saya. Tolak pintu, tengok anak saya sedang baring atas katil. Jadi bila dia baring ni, belakang dia ni membelakangi pintu. Dia memandang ke arah tingkap dengan timbuk dekat dalam bilik tu lah. Dia tengah baring sambil selimut peluk bantal. Saya duduk tepi dia. Saya pun usap kepala anak saya 2 kali, 3 kali. Kemudian saya pun mendekati anak saya nak cium dahinya. Bila saya dekat, wanginya anak aku ni. Saya cakap dalam hati ni, wangi sangat anak saya. Saya pun tak fikir apa-apa, tapi bulu roma dah mula meremang. Saya cium, kemudian saya bangun. Sambil saya bangun jalan keluar, entah macam rasa tak sedap hati lah KC. Saya keluar dari bilik, nak masuk bilik saya, terperanjat saya apabila nampak anak gadis saya sedang baring dekat tepi katil di atas lantai dalam bilik di mana saya dengan suami sedang tidur. Pendengar Misteri Jam 12, saya tergamam seketika. Saya terperanjat sangat-sangat. Bila saya keluar, saya memang tak nampak. Saya main keluar dan terus hingga bilik anak. Masuk dalam bilik, ternampak kisi anak saya sedang baring. Kisi rasa takkan saya nak pergi balik periksa bilik anak. Saya buat bodoh kisi. Baring atas katil,
Kemudian saya tunggu sampai esok. Keesokan harinya, saya tanya anak saya, semalam ada masuk bilik mama, tidur dalam bilik mama? Ada, Ma. Pukul berapa kau masuk? Pukul 12. Casey, bila saya sadar pukul 1 pagi, anak saya sebenarnya dah beralih tempat. Masya Allah, Casey. Siapa yang saya sentuh, saya cium, bau wanginya memang menakutkan, Casey. Terima kasih. NG12 on call. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/soulrenovation. Laman kami soulreno.com.sg. NG12 on call. Pengalaman yang beliau beritahu saya ni, waktu itu dia keluar memandu pada waktu malam. Dan dia selalunya dia memandu ni paling lewat dia akan pulang jam 11. Dia memandu seorang diri lah. Dia akan keluar pagi, kemudian tengah hari dia berhenti, dan kemudian malam tu dia akan terus memandu jam 10-11 dia akan balik. Tapi pada malam tu dia rasa dia masih lagi boleh memandu, tak mengantuk, dan nak cuba dapatkan duit lebih lah. Duit sewa dah semua dah diletak tepi lah. Jadi dia terus memandu selepas jam 11 malam dan hampir-hampir 12:30 malam. Waktu itu Cik Ramli katanya saya berada dekat kawasan Chua Chu Kang, Casey. Sedang memandu. Ini cerita ni bukan kiriman email, SMS, tapi kisah yang diceritakan pada saya. Apa yang saya ingat saya cuba kabarkan kepada anda lah. Waktu itu kata Cik Ramli, ketika dia sedang memandu di kawasan Chua Chu Kang, taksinya ditahan oleh seorang orang bangsa Cina lah. Seorang wanita Cina tua ni tahan. Cik Ramli ni berhenti. Ya, di jalan jam 11 malam ni ada nyonya ni tahan taksinya. Dia berhenti betul-betul tepi anti ni lah. Kemudian dia tunggu beberapa saat ni. Dia, kenapa tak buka-buka pintu? Dia turunkan tingkap. Kemudian dia panggil, Anti. Anti itu sedang tahan taksi dekat belakang ni. Dia gustan ke belakangkan kenderaan lah. Kemudian dia panggil, Anti dia jenguk. Yes. Mau naik taksi kan? Masuklah. Kemudian anti itu pun tak berfikir panjang. Dia tak cakap soal banyak. Dia pun masuk dan duduk dekat belakang. Dan anti itu arahkan saya, Casey, waktu itu dari Chua Chu Kang untuk pergi ke Bukit Batok. Saya pun memandu dengan anti itu. Dia pun katalah dia tinggal di mana. Saya ni, Casey, kata Encik Ramli, kadang saya tengok kalau yang boleh ajak berbual, saya akan berbual orang tu lah. Jadi saya cubalah buka topik, berbual dengan anti tu lah. Bual, tengah berbual ni dah nak dekat sampai Bukit Panjang, Bukit Batok, katanya Encik Ramli. Tiba-tiba anti tu tanya saya soalan pula. Sebelum tu dia tanyalah berbual tinggal mana, duduk sini, pergi rumah siapa, bual. Kemudian dia cakap dalam campuran bahasa Inggeris juga bahasa Melayu. Katanya, you bagus ah. You kerja pun you mana-mana pergi, you bawa you punya isteri ya. Saya terdiam tau, Casey. Apa anti, sorry ya, you cakap apa? Yalah, baguslah, you mana-mana pergi, you bawa you punya isteri. Ini depan you punya isteri kan? Casey, kata Encik Ramli, waktu tu saya terus tergamam, Casey, tak tahu nak cakap apa. Tempat duduk depan langsung tak ada orang. Saya, ya nanti, ya. Okeylah, kadang-kadang lah. Ya. Sampai saja dekat depan rumah, iaitu di kawasan Bukit Batok, dia pun bayar duit teksi.
Saya nak kasih balik duit. Dia kata tak apa, never mind, keep the change. Bilinnya $1. Saya toleh belakang. Dia cakap dengan saya, "Pakcik, terima kasih ya." Kata aunty tu. "Makcik, thank you ah. Sorry ya." Tutup pintu, dia jalan. Terus bulu rumah saya meremang. Dan saya, kata Encik Ramli, boleh bau wangi dalam teksi saya. Dah tak sedap hati. Itu macam isyarat tu untuk saya berhenti daripada memandu. Saya terus pesong jalan, pergi ke kawasan Bukit Batok, restoran 24 jam. Duduk dekat sana, minum secawan kopi. Lebih kurang dekat setengah jam duduk di sana, baru kembali pada teksi dan saya pulang ke rumah. Kisi, saya, katanya Encik Ramli pada waktu itu, memang yakin aunty tu cakap dengan saya yang saya ke mana-mana bagus bawa isteri. Saya seorang memandu, kata Encik Ramli. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya sangka hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, kita terus berkongsi pengalaman-pengalaman anda. Apa jua yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah ini berikutnya, kalau tadi 2 kisah dari Singapura, yang ini pengalaman yang diceritakan kiriman email kejap. Ini dari Malaysia, berkongsi dengan saya. Datangnya daripada Kifah. Katanya Kifah Alifah. Nama macam artis. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Kifah Alifah. Saya ni pendengar MJ12 yang setia dari Malaysia. Dan pengalaman yang saya nak ceritakan ni tentang kawan baik saya. Dia sebenarnya telah pun meninggal dunia kemalangan jalan raya apabila dia dan juga tunangnya memandu di lebuh raya dan telah pun dilanggar oleh lori dan menyebabkan kematian di tempat kejadian. Memang sedih bila kami rakan-rakannya, termasuklah pasti keluarga, asyik mangsa menerima berita tentang pemergian arwah teman saya. Jadi saya pergi menziarahi si arwah di rumahnya. Mayatnya kami tidak dibenarkan untuk lihat sebenarnya sebab mengikut cerita yang dikabarkan oleh ahli keluarga, mayat mangsa dan tunangnya memang teruk sangat-sangat, sampaikan kalau siapa tengok ni akan rasa terkejut, terperanjat. Tapi tetap ada yang nak tengok, dibenarkan oleh ahli keluarga. Ya, jadi sebelum nak tengok tu akan diberi amaran sebenarnya. Siapa yang tengok, hati-hati. Sebabnya mayat si arwah ni teruk sangat-sangat akibat remuklah kenderaan yang dilanggar oleh lori yang besar. Saya datang. Dalam hati ni nak tengok tak nak tengok sebabnya saya lemah semangat Kisi. Tapi ini kawan baik saya. Kali terakhir dia nak pergi, saya nak juga tengok wajah dan ucapkan selamat tinggal kepada dia. Setelah saya fikir panjang, saya menghampiri jenazah arwah yang ditutup dengan kain batik lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya angkat kain batik lepas. Astaghfirullahaladzim. Saya terkejut. Wajahnya Kisi, apa yang boleh saya katakan, memang memeranjatkan saya. Saya tutup balik kain tu. Bismillah, bismillah, ya Allah, bismillah. Dah tak boleh lupa Kisi wajahnya. Setelah habis semua upacara, kami pulang ke rumah. Malam tu Kisi, saya nak tidur katanya Kifah Alifah. Sedang saya baring di atas katil, saya macam terbayang-bayang wajah arwah teman dekat tingkap bilik saya berkafan dengan wajah yang remuk, sedang ketuk tingkap bilik saya dengan menggunakan kepalanya beberapa kali.
Saya terbangun. Pertama kali pada malam itu saya terbangun tersadar dari tidur sebab saya dengar orang panggil nama saya Kifa beberapa kali. Saya buka mata, tengok dekat tingkap, walaupun di luar tu gelap, nampak seperti bentuk wajah. Bila makin lama makin tenung, makin nampak mata, makin nampak kain, makin nampak muka. Astaghfirullahalazim. Arwah teman saya. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Kifa. Gangguan ini berlaku untuk beberapa malam, Kisi. Saya sampai beritahu ibu. Ibu bawa saya jumpa dengan perawat. Perawat mengatakan saya terkena gangguan. Selepas melihat, oleh kerana saya terlampau fikirkan sangat, ada makhluk-makhluk jin yang tahu saya ni lemah semangat, benda tu datang ganggu. Benda ni, makhluk jin, boleh menyerupai apa-apa jua kecuali Nabi Muhammad, katanya pakar tersebut. Jadi dia menyerupai wajah teman yang saya ternampak ketika saya angkat kain batik lepas. Jadi bila ternampak, dia tahu saya takut. Dia menyerupai wajah dan kemudian menjelma dekat tingkap untuk menakut-nakutkan saya. Dalam keadaan saya tengah takut dan lemah, maka senanglah dia untuk masuk ke dalam badan. Jadi ibu saya tanya kepada pakar itu, adakah benda tu dah masuk dalam tubuh badan? Bila diperiksa, tidak ada apa-apa dan saya selamat daripada diganggu daripada dalam badan saya. Setelah pakar itu lakukan sesuatu dan membantu datang rumah, gangguan mula terus habis dan lesap begitu saja. Terima kasih. MG12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Mereka terus berhibur. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. MG12 on call. Kiriman daripada Abang Jamal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peristiwa yang saya nak kongsi sama ni tentang ini bukanlah seram mana, katanya Abang Jamal. Saya ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dan lazimnya kalau bertugas kita akan ada dua lah yang bertugas pada satu malam. Dan pada waktu pagi pula ada 3 orang. Sebabnya pagi 3 orang ni perlu banyak cek, pemeriksaan banyak yang perlu dilakukan. Dan pada malam tu tidak begitu banyak pemeriksaan. Sebabnya tak ramai yang dibenarkan untuk keluar masuk bangunan yang kami jaga. Cuma ada 2 orang sahaja. Dan ada seorang rakan ni saya nak ceritakan. Apabila dia datang, dia suka sangat duduk dekat satu tempat duduk kerusi ni lah. Kerusi ni kirakan kerusi ni dia yang punya lah. Ramai tak suka duduk kerusi tu. Satunya kerusi tu tempat duduknya bila kita sandar, dia akan terus ke belakang dan tidak begitu selesa. Cuma seorang rakan ni suka sangat duduk di kerusi yang disebutkan. Tapi yang menghairankan saya, pada malam tu saya telah pun beberapa malam jaga seorang diri. Beberapa malam saya jaga tempat saya bertugas ni sebagai pengawal keselamatan seorang diri. Oleh kerana syarikat yang saya bertugas ni tidak cukup orang, mereka tidak letak sesiapa pada waktu malam. Saya ni bertugas permanent dengan seorang lagi rakan pada waktu malam. Rakan saya yang sepatutnya datang berada di hospital kerana jatuh dan sekarang ini dalam keadaan kritikal.
Jadi dia tidak dapat hadir untuk beberapa malam itu saya bertugas. Dan antara satu malam tu Kisi, apabila saya sedang duduk dalam guard room, di mana kerusi yang saya sebutkan yang suka digunakan oleh teman saya yang berada di hospital dalam keadaan kritikal, kerusi itu bergerak Kisi. Macam ada orang baru saja duduk di kerusi itu. Saya pada waktu itu sedang membelik-belik surat khabar. Tengah tengok, tengah baca, tiba-tiba nampak kerusi itu bergerak. Saya toleh dan memang sah bila saya toleh itu kerusi itu macam bergerak sedikit. Saya pun diam. Mungkin agaknya tak cakap angin lah. Agaknya adalah sesuatu yang membuat kerusi itu bergerak yang boleh kita fahamkan lah. Saya pun buat bodoh lah nak tenangkan diri ni. Tengah baca lagi surat khabar, terus dia pusing lagi dan bergerak. Daripada dia bergerak, mula-mula tempat duduknya ni memandang ke arah depan, iaitu tempat belakangnya memandang saya. Bila dia bergerak sikit bahagian tepi, dan kali ini bila dia bergerak dia terus pusing, ya, tempat duduk tu pusing dan memandang ke arah saya yang sedang tengok tempat duduk tu. Jadi bila saya dah terpandang tempat duduk yang pusing tu, kerusi yang digunakan oleh teman yang sedang sakit tenat di hospital, saya tenung, meremang bulu rumah saya. Macam ada seseorang ataupun sesuatu tengah duduk dan tengok saya. Saya pun berdiri Kisi. Entah macam mana tiba-tiba, kata beliau, kata abang Jamil, tiba-tiba saya berdiri. Terus keluar perkataan ni, "Oi, aku tak kacau kau, jangan kacau aku Macam marah tau Kisi. Setelah saya pekik sekuat-kuatnya, saya berdiri seketika, saya pejam mata dan saya baca. Saya baca surah 3 Kul. Saya buka mata perlahan-lahan. Kerusi yang tadi duduk memandang ke arah saya dah pusing kembali ke tempat asal. Dan rasa meremang terus lenyap begitu saja. Sekali saja saya kena ganggu dalam banyak-banyak malam yang saya bertugas seorang diri. Hanya malam itu sahajalah yang saya terkena gangguan. MJ12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Cleaning this city is a lot harder than it looks. This thing doesn't stop moving. As Singapore gets bigger and busier, Oh, lovely. can our system keep up? The human waste species. When it comes to dealing with our waste, Singapore is fast running out of options. Cleaning Singapore on the debut episode of Singapore Review, Sunday 8 p.m. on Channel News Asia. Ria 8997 MM. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/soulrenovation. Laman kami soulreno.com.sg. Ini kisah yang ringkas mana ni daripada Firdaus
yang ketengahkan satu pengalaman beliau. Katanya, Firdaus, Casey, saya pernah satu ketika dahulu memancing, dan perkara yang saya nak ceritakan ini berlaku di Pulau Ubin. Saya dan teman saya, hanya kami berdua saja yang memancing. Kami bermalam di sanalah. Bila sampai pada waktu petang, kami pergi spot memancing dekat Pulau Ubin dan mula memancing. Kedua-dua kami akan duduk berdekatan dengan tepian pantai, dan setiap kali bila dapat ikan tu akan masuk dalam styrofoam box, di mana styrofoam box itu kami letak tepi kemah kami yang jauh daripada tepian pantai. Pada malam tu hanya kami berdua sahaja. Hanya kami berdua, kata Firdaus, saya dan teman saya yang berada di tempat itu. Tempat spot memancing di Pulau Ubin yang saya katakan dekat dengan tepian pantai ini memang terkenal. Tapi kalau dah malam hari, nak jalan ni agak gelap. Sebabnya kena melepasi beberapa kawasan semak samun, dan kiri kanan adalah hutan-hutan kecil. Bila sampai antara katanya di sini, sebelah kiri kalau kita berdiri, sebelah kiri merupakan air sungai, sebelah kanan air laut. Di situlah selalunya banyak ikan. Jadi pada waktu itu, katanya Firdaus, dah dapat ikan ni, taruh, simpan. Kemudian setelah lebih kurang 3 jam kita memancing ni, ada jugalah beberapa ekor. Saya tidak pasti, tapi saya tahu ikan yang kami dapat lebih dari 3 ekor. Lebih dari 3 ekor. Bila saya kembali angkat ikan ni, dah putuskan daripada mata kail tu, seekor ikan kecil tu saya angkat, nak bawa pergi letak dalam styrofoam box. Saya buka styrofoam box, ikan saya dengan teman tangkap ni hanya tinggal seekor saja. Lagi yang lain mana, Casey? Saya pusing kiri, pusing kanan. Dan pada mulanya, teman saya kata, bila saya beritahu dia katakan mungkin babi hutan agaknya. Tapi Casey, kalau ia pun babi hutan yang curi ikan kami, mestilah styrofoam box tu akan terbalik. Sebabnya dia nak keluarkan ikan, dia tak akan terbalik kemudian diletak elok-elok balik di tepi kemah. Saya kata pada teman. Jadi kami berdua terdiam seketika. Kita terus memancing sampai pada satu waktu tu, ikan yang kami hanya tinggal satu tu, kami dapat tambah dan tambah. Dan sambil tu juga kami pun terus berhenti memancing dan berehat, isap rokok, makan, minum, duduk depan, kita berbual-bual sampai mengantuk, kedua-dua masuk dalam kemah. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Firdaus, bila teman saya ni dah tidur berdengkur, sedap tidur berdengkur, saya ni yang sedang cuba nak lelapkan mata tak boleh. Saya dengar, Casey, pada mulanya saya ingatkan teman saya yang berdengkur. Tapi bila bunyinya selari sama-sama, bunyi tu datang dari luar. Dan dengar tu, Casey, macam ada orang angkat dan alihkan styrofoam box. Saya nak keluar, nak jenguk pun tak berani. Terpaksalah kita tidur. Saya cuba, akhirnya dapat lelapkan mata. Keesokan pagi bila bangun, angkat styrofoam box, ikan kami hanya tinggal 2 ekor saja. Tak tahulah, Casey, mana pergi yang lainnya. Tapi itulah peristiwa kisah yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. MG12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg. MG12 on call. MG12 on call.
Ini daripada Yati. Assalamualaikum, Kisah. Waalaikumsalam. Kisah ini berlaku di pantai East Coast. Saya waktu itu sedang jogging seorang diri sekitar pukul 5 pagi, Kisah. Tengah jogging jam 5 pagi, saya dengar bunyi burung hantu, Kisah. Betul Dan yang hairan, selalunya bila kita berlari-lari anak ni ataupun berjalan ke, bila kita mula berlari-lari anak, kita akan bila dengar sesuatu makin jauh bunyinya makin pelan. Tapi ni saya jogging, saya makin jauh bunyinya tetap sama. Seolah-olah burung itu ikut saya ataupun saya memang jogging tak gerak-gerak. Tapi saya yakin saya dah pergi jauh dah. Dah jogging jauh ni, dah berlari-lari anak jauh, tapi bunyi burung hantu seperti sama dan tidak berubah, tidak jauh dan tidak dekat. Saya berhenti seketika. Sebabnya dah terlampau rasa annoyed katanya lah. Very annoying sungguh membingitkan saya. Tengah jogging ni bunyi dan bunyi ini constant, tidak jauh. Semakin saya berlari-lari anak makin jauh, patutnya bunyinya makin perlahan, tapi makin sama bunyinya, tidak berubah. Saya berhenti dan saya tengok kiri, tengok kanan, tengok atas pokok ni. Kiri kanan, mana bunyi ini datang dari mana ni? Yang hairan, bila saya berhenti, bunyi itu tidak kedengaran. Saya jogging lagi, mulakan bunyi lagi, Kisih. Dan akhirnya saya dah terlampau bingit sangat-sangat kerana bunyi itu membuat saya geram dan tak dapat teruskan. Jadi saya pun patah balik, nak balik ke rumah. Dalam perjalanan nak balik ni, yang menakutkan saya bila sampai rumah saya tinggal di Marine Terrace. 5 pagi, Kisih, 5 lebih pagi. Berdiri depan pintu, keluarkan kunci nak buka masuk rumah. Tengah berdiri depan pintu, saya dengar Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Ada kisah daripada teman kita Yati yang sedang berlari-lari anak, bunyi burung hantu ikut dia bukan geng burung hantu Tadi bunyi burung hantu. Kata Yati dalam kiriman email ringkas. Yang ini respon kepada kisah akak tadi tu yang ceritakan tentang beliau dan cucu pergi beli aiskrim di Pantai Changi. Katanya saya juga pernah, ini Hafizi kata, saya juga pernah berjalan dengan isteri. Apabila tiba-tiba isteri saya lah yang sedang jalan tepi saya ni ambil angin tepi pantai, jalan pimpin tangan, tapi saya dapat rasakan macam ada sesuatu yang berubah pada waktu itu apabila isteri terus rapat dengan saya dan peluk tangan saya, bukan pimpin tapi peluk tangan saya sambil jalan, tak nak pandang ke depan, dia tengok bawah. Saya nak bersuara pun tak sampai hati sebabnya takut nanti salah cakap, nanti dia takut sampai dalam kenderaan kita memandu pergi makan. Tengah makan saya bersuara tanya dan mula-mula dia macam tak nak cerita dengan saya sebabnya dia takut. Lepas saya pujuk dan kata baik-baik pada dia, cerita yang sama macam kakak tadi tu apabila isteri mengatakan yang dia ternampak sesuatu dekat atas pokok, macam ada orang sedang duduk dan melihat memandang ke arah dia. Keadaan wanita atau orang tu agak menyeramkan sampaikan isteri saya tak nak ceritakan keadaan sebenar benda yang dia ternampak. on call. Pendengar Ria 897. Berikut kisah yang ingin saya ketengahkan ini adalah gabungan
Tapi audio ini dikirimkan sebelum itu. Audio ini dikirimkan kepada saya untuk saya dengar, supaya saya dapat terangkan kepada anda dengan lebih jelas lagi. Saya diamanahkan untuk tidak keudarakan audio ini hanya untuk saya dengar, dan saya boleh bunyikan suara yang dirakamkan kembali. Yang ini daripada Nazri. Begini kisahnya. Saya tinggal serumah, isteri saya dan ibu mertua saya. Baru-baru ini, ibu mertua saya dibuat orang. Kata seorang pakar yang sekarang sedang merawat ibu mertua. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan kata Nazri nanti pada waktu malam. Ini audio yang dia kirimkan, saya cuba bunyikan kembali lah. Serupa bunyinya. Malam-malam hari, bila dia dengar bunyi ini, dia akan nampak ibu mertuanya akan duduk dalam bilik, dekat katil, kadang-kadang mungkin dekat dapur, dekat ruang tamu. Dia duduk tegak, pandang ke hadapan, matanya hanya tengok depan. Sambil ini yang rakaman dikirimkan kepada saya dan saya cuba buat. Pendengar Misteri Jam 12, nanti bila tengah tidur, isteri saya lah. Isteri saya ni light sleeper. Dia ni tidur-tidur ayam. Nanti dia akan kejutkan saya. Bang, abang dengar tak mak? Mak buat lagi bang, kata isteri. Kemudian kami berdua bangun dari katil. Saya yang akan keluar. Saya buka pintu. Kadang-kala ibu saya berada dalam biliknya, duduk dekat atas katil. Duduk tegak ni Casey, memandang ke depan, matanya terbeliak. Yang saya hairan, bila saya masuk, saya perhatikan dia sambil saya cuba bercakap dengan dia. Matanya tidak kelip. Sampaikan baru-baru ini bila ajak pergi doktor kata dia ada masalah pada matanya. Matanya terlampau kering sangat-sangat. Sebabnya akibat daripada mungkin saya rasa perbuatan pada waktu malam. Nanti kadang-kala bila saya buka pintu bilik pula, dia akan duduk di ruang tamu. Kadang-kala duduk di dapur, di meja makan. Ibu, rakan pendengar ya, ini antara perkara yang dikirimkan. Pernah terjadi sekali dalam rumah saya. Apabila saya kata pada isteri, teman saya minta tolong, kenderaannya rosak. Jadi waktu tu jam 11 malam, kami berdua suami isteri dah nak masuk tidur. Ibu saya dah masuk bilik, dah tidur dah. Saya pun keluar sekejap memandu dan tolong teman saya. Tiba-tiba sedang saya tolong teman, keretanya yang rosak di tepi lebuh raya. Saya dapat panggilan, "Abang, balik cepat bang, boleh tak bang?" Dengar suara isteri dalam keadaan ketakutan. Saya tanya, "Kenapa dengan awak ni?" "Bang, abang dengar tak?" "Casey, apa yang saya kirimkan pada Casey adalah benar." Salimah. Ibu saya berada dekat luar bilik, pintu bilik tutup, sedang berdiri saya rasa di luar. Isteri saya cuba dekatkan gagang telefon pada pintu bilik kami. Suara ibu saya memanggil isteri saya, "Salimah, suruh buka pintu."
Setelah saya tolong, saya terus bergegas pulang ke rumah. Bila saya buka pintu, masuk dalam rumah, tengok ibu saya sedang nyenyak tidur. Saya buka pintu, isteri dalam keadaan ketakutan sedang menangis. Saya kata pada isteri, takkan mak, takkan ibu yang buat. Ibu kan tengah tidur, kata saya. Tapi isteri kata, abang tadi dengar kan bang? Suara orang panggil saya Salimah beberapa kali. Pendengar Misteri Jam 12. Sampai saat ini, ibu saya masih lagi dirawat oleh seorang pakar. Saya berharaplah apa jua yang menghantui beliau akan berakhir secepat mungkin. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. 8 Merona, 9 Satu Rasa, 7 Ria 897. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/Soul Renovation. Laman kami soulreno.com.sg. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. MJ12 on call. Kita teruskan dengan kisah ini dalam MJ12. Pendengar Misteri Jam 12, kisah berikut ini yang saya nak bacakan entah benar ataupun tidak. Jangan kita terlampau percaya dan terikut-ikut. Kiriman ini datang dari seberang. Katanya, Hana beritahu saya, kalau Kisi nak sampaikan kisah ini, saya tak kisah. Tapi tolonglah Kisi, jangan sebut nama kampung saya. Saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Malaysia. Pengalaman saya tentang kampung saya. Tapi perkara ini berlaku. Perkara yang nak diceritakan berlaku lebih kurang 20 tahun yang lalu. Wah, lama tu Katanya Hana, di kampung saya pada waktu itu ada sesuatu yang sebenarnya menghantui penduduk kampung. Setiap kali bila tiba masanya, antara perkara yang akan berlaku paling orang takut bila bulan penuh. Bila berlakunya gerhana bulan, nanti akan ada seseorang dengan kayu dan pengetuk. Dia akan jalan satu kampung, dia akan ketuk tok 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 tok, gerhana bulan, gerhana bulan, gerhana bulan. Dia akan pergi. Orang-orang kampung saya Kisi, termasuklah ibu, termasuklah suami saya, yang kami tinggal serumah ni, semua akan lari. Tak kira di kedai kopi di mana mereka duduk, semua akan lari. Kalau tak sempat pulang ke rumah, mereka akan balik rumah teman yang terdekat. Begitu dahsyat Kisi. Semua. Satu malam, daripada amaran gerhana bulan diberi itu, sampailah pada waktu subuh, akan berlaku sesuatu di kampung saya. Pendengar Misteri Jam 12, tingkap pintu semua ditutup rapat. Pengalaman pribadi saya, tengah duduk ni waktu gerhana bulan. Tahu-tahu dekat tingkap
Assalamualaikum. Dengar seperti orang beri salam, Kisi. Betul, Kisi. Macam bunyi orang beri salam. Bang, ada orang beri salam, bang. Bukalah, bang. Mana tahu dia nak masuk rumah kita, tak sempat nak balik. Itu bukan orang. Awak dengar betul-betul. Assalamualaikum. Shh, jangan cakap kuat-kuat. Marah mak saya dan abah saya pun giling kepala, suruh diam, jangan bercakap. Kemudian, Casey, tingkap pintu akan digegarkan. Dengar bunyi cakaran daripada tingkap pintu ke tingkap sebelah. Cakaran tersebut terus naik sampai dekat atas atap rumah ataupun bumbung rumah kami. Saya ketakutan. Selepas tu hilang. Bila tidak ada orang beri respon, tidak ada orang buka pintu, buka tingkap, seolah-olah nak beri dia masuk ke dalam. Dia tu saya tak pasti apakah makhluk. Benda tu akan datang. Setelah beberapa tahun perkara ini berlaku di kampung saya, 20 tahun yang lalulah, adalah antara yang terakhir sebelum seorang dukun yang menetap dekat dengan kampung kami meninggal dunia. Bila dia mati, Kisi, ramai yang datang. Ada juga ramai yang datang untuk dapatkan kadam-kadam yang pernah dipelihara, dijaga oleh dukun ini. Tapi nasib baiklah, dengan bantuan 5 orang imam, bukan satu, Kisi, 5 orang imam datang sambil jenazah si dukun ni diusung pergi ke tanah perkuburan. 4 penjuru dekat kawasan jenazah diusung tu, berdirinya imam-imam sambil membaca dan cuba menghalang daripada apa jua tentangan yang akan datang secara batin. Sebabnya mereka nak ambil kadam-kadam yang dipelihara. Mereka nak ambil jin-jin yang disimpan oleh dukun yang meninggal dunia. Begitu dahsyat, Casey. Tapi sekarang saya dah tak duduk kampung tu lagi. Saya dah berpindah ke bandar. Kalau Casey nak tahu, pengalaman ini benar-benar berlaku pada saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. MJ12 on call. MJ12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. MJ12 on call. Yang ini kiriman juga SMS saya terima daripada Nora Dilah. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nora Dilah. Pengalaman yang saya nak ceritakan ni tentang tempat tugas saya, di mana ini merupakan locker room, locker room untuk pekerja-pekerja lah di tempat saya bertugas. Locker room ni hanya akan ada ramai orang apabila nak mula bertugas. Mereka baru sampai, nak tukar baju uniform lah, nak simpan barang, ataupun waktu berehat dan waktu nak pulang. Jadi 3 waktu ni saja locker room tu akan ada orang lah keluar masuk. Kalau waktu-waktu yang biasa jarang, kecuali seseorang tu terlupa barang, nak ambil barang, nak simpan barang, baru dia ke locker room. Jadi saya ni pada malam yang disebutkan, saya bertugas shift malam, sekitar jam 11 malam kita ada
kita akan ada short break dalam masa 45 minit lagi lah. Jadi saya ni sebenarnya awal tadi saya dah bawa bekal. Jadi saya kata pada teman saya, aku punya kerja nak dekat habis. Aku pergi locker room sekejap lah. Aku nak ambil bekal aku. Jadi tak payahlah nak pusing balik. Sebabnya teman-teman saya semua bekal-bekal mereka dah keluarkan, dah letak tepi. Tinggal ambil dan terus pergi kantin untuk makan. Jadi saya pun tak nak ketinggalan. Saya kata pada mereka, tunggu sekejap. Saya jalan menuju ke arah locker room. Bila masuk dalam locker room, saya nampak ada seorang pekerja di dalam locker room tersebut baru masuk dari belakang. Jadi setelah dia tolak pintu, lebih kurang kalau boleh saya kira dalam 20 kiraan lah. Saya kira 20 sampai depan pintu, saya punya turn pula lah tolak pintu dan masuk ke dalam locker room. Jadi dalam locker room tu bukan saya seorang, ada 2 orang lah, saya dan pekerja yang baru masuk depan saya awal tadi lah. Saya pun pergilah ke locker saya dan kemudian saya buka mangga locker dan nak ambil bungkusan bekal yang saya bawa bersama. Sedang saya buka ni nak ambil makanan, dalam locker room saya, Kisi, saya dengar bunyi suara perempuan sedang menangis. Jadi awal tadi bila saya nak masuk locker room, memang saya nampak di hadapan saya ada seorang gadis masuk. Jadi saya yakin yang nangis ni adalah gadis yang saya masuk kemudian selepas dia masuk baru saya masuk, katanya rakan kita ni. Jadi saya pun rasa macam dalam hati ni, perlu tak aku tegur? Perlu tak aku tanya kenapa? Perlu tak aku tunjukkan yang aku nak membantu? Fikir, tak apalah. Saya pun pergilah. Saya tinggalkan locker saya dah tutup. Saya angkat bungkusan nasi saya. Saya berjalan perlahan-lahan menuju ke arah suara yang saya dengar. Dalam locker room saya, almari itu disusun berderet-deret. Jadi 1 row, 2 row, 3 row, 4 row. Almari saya adalah row yang kedua. Bila saya masuk dekat row yang kedua, depan almari saya, bila saya berdiri, belakang pun almari. Jadi sampai kalau tak silap saya, ada dalam 7 atau 8 row dalam setiap bilik locker yang disiapkan oleh syarikat kami. Dengar suara macam datang daripada hujung locker room. Saya jalan perlahan-lahan dengan nasi saya. Saya jalan, saya tengok mana pula ni budak ni. Tadi aku dengar dia menangis. Tiba-tiba berhenti tau, Casey. Jalan. Saya tengok, tak ada orang, dah sampai hujung ni. Kalau dia keluar, mesti saya nampak. Sebabnya, locker saya adalah row yang kedua. Row yang pertama baru pintu. Jadi kalau dia lalu depan saya, mesti saya nampak. Casey, saya tengok, tak ada orang, Casey. Langsung tak ada orang. Apalagi, Casey, saya ke belakang pusing. Berdesut saya lari sampai depan pintu. Saya tolak pintu locker room. Saya terus lari ke tempat tugas saya. Dan tercungap-cungap saya dibuatnya. Saya ceritakan pada teman saya tentang gangguan yang saya alami. Mereka semua takut. Selepas saya ceritakan, setiap kali kalau ada orang terlupa nak ambil barang dalam locker, nanti akan ajak 2-3 orang untuk temankan hanya untuk ambil barang atau simpan barang. Bila nak balik pun, ramai-ramai akan keluar sama-sama. Sebabnya semua takut dengan pengalaman yang saya ceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey.